Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia, salam hujung minggu dan apa khabar semua? Hai, bersemangat dari tadi tepuk ni. Inilah semangat yang kita nak. Di mana ini adalah program yang terbaru. Terbaru di kaca TV anda. Sebelum itu, biar saya kenalkan diri saya dulu. Saya Yana Samsudin, ditemani dengan rakan pengacara saya yang comel hari ini, cute sangat. Terima kasih, Yana. Okey, saya Azura Mokhtar yang akan menemani anda sepanjang 1 jam ini bersama dengan Yana. Okey, sebenarnya kita tak berdua juga, Yana, kan? Sebab kita ditemani dengan tetamu jemputan kita ni, penonton kita yang rancak, tepuk kuat-kuat tadi. Terima kasih diucapkan kepada penonton kita daripada Puspanita. Bersemangat sebabnya hari ini mereka nak meraihkan hari nanti dulu. Kita jangan cerita dulu. Kita nak cerita dulu tentang program terbaru kita ni. Iaitu program Iris Wanita, Dinamik, Karisma, Inspirasi. Okey. Ingat tahu kita kan, kita ada temu janji. Temu janji. Ingat janji dengan Yana dengan Zura. Kita ada temu janji setiap hari Ahad pukul 11 pagi sehingga 12 tengah hari. Setiap hari Ahad kita akan jumpa dalam Iris Wanita. Boleh? Boleh? Nanti akak Puspanita nanti datang lagi tahu. Okey. So Zura, rancangan Iris Wanita ini membincangkan mengenai topik wanita, bukan setakat membincangkan mengenai topik wanita, tetapi ianya adalah berkaitan wanita dan juga isu kekeluargaan. Tetapi bukan bermaksudnya kita tidak mendengar pandangan-pandangan daripada kaum lelaki. Kita juga mengambil pandangan daripada kaum lelaki. Kita raikanlah mereka. Barulah adil kan. Okey, sekarang kita dah boleh bukalah topik kita hari ini kan. Hari ini 19 Jun 2022. Yes. Di mana sambutan Hari Bapa. Selamat Hari Bapa diucapkan kepada bapa-bapa yang hebat di luar sana. Kita salute spring ni. Kita salute. Kenapa kita tabik kepada bapa? Sebab selalunya kita dimomokkan, kita cakap okey, ibu yang melahirkan, syurga di bawah tapak kaki ibu. Tapi bapanya mana kan? Kita tak tahu sebenarnya pengorbanan dan jasa seorang bapa adalah besar dan sangat panjang kerana ibu betul melahirkan, tapi bapa jasanya membesarkan anak daripada sejak lahir. Dari perut lah sebenarnya. Ya, orang selalu kata kasihnya ibu membawa ke syurga. Kasihnya bapa kekal selamanya. Amin. Tiada noktah. Tiada penghujung. Boleh dikatakanlah kalau kita ni tanpa kita, siapalah bapa. Mungkin bapa ni kadang-kadang bijak menyembunyikan perasaan, pahit getih kehidupan mereka ini dalam membesarkan anak. Tetapi kita sebagai anak perlulah sentiasa menghargai bapa kita. Bang, tolong saya bang jap. Bang, saya kena kerja lah hari ni, ada meeting sekejap. Boleh tak tolong jagakan baby jap? Kejap je, nanti petang saya balik. Bang, Bang, nah, tolong jagakan Saya nak pergi dah ni. Apa ni? Tolong jagakan. Petang saya balik. Okey? Apa ni? Bye. Jom. Let's go. Ayah pernah jaga engkau. Walaupun ayah tak tunjuk kasih sayang ayah, kasih sayang ayah tetap sepanjang masa. Nanti kalau ayah dah tua, jangan lupa jaga ayah tau. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Yana, tanpa bapa, macam kita dah sebut di awal-awal rancangan itu, tanpa bapa siapalah kita ni, Yana? Iya. Kalau nak dapat
tajuk tu nama sebuah keluarga. Lepas tu ada isteri. Tak ada bapa, tak adalah isteri. Kan betul tak? Betul kan, lah. Macam mana tak lengkap lah. Sebab macam kita dah sebutkan tadi lah kan, bapa ni dia bijak betul menyembunyikan perasaan dia. Segala kesusahan, segala kepayahan dia sembunyikan daripada anak. Anak ni tak dapat nak tahu apa perasaan bapa. Tak macam mak. Kalau mak ni dia macam membebel Meluahkan. sikit kan. Kalau letih tu, mak ni letih korang ni. Kalau bapa dia diam je. Jangan bocor rahsia. Jangan bocor rahsia sebab kita ada tamu kita ni. Tetamu kita ni pun dia bukan jalan-jalan. Siapa tetamu kita hari ni? Kan. Kita ni terus saya macam ni. Take team sikit sebagai kaum ibu. Sebagai kaum isteri kerana kita nak bersedia nak memperkenalkan kita punya tetamu yang rasanya memang Tak perlu kalau diperkenalkan lagi kalau sebenarnya. dalam industri seni memang salut dia lah. Memang sebab apa? Saya rasa dia sejak umur dia 40 lebih dia lagi berkembang karier dia daripada seorang pelakon, daripada producer, lepas tu orang panggil apa usahawan selebriti. Selebriti usahawan. Macam tu. Wow, dia punya supermarket besar wak. Betul lah, Wak. Ya, besar. saya pernah pergi juga supermarket Saya selalu tu. shopping situ. Okey, kalau nak tahu siapa ni, kita perkenalkan tetamu kita hari ini, iaitu Datuk Rosyamno. Okey, so kita nak cerita pasal keluarga lagi, tapi kita nak tahu pasal Datuk pengalaman kita nak tahu. seorang bapa. Okey, kita nak tahu setiap anak berbeza. Okey, macam mana Datuk nak membentukkan peribadi setiap seorang anak? Okey, saya sebagai seorang selebriti memang saya agak sibuk. Memang saya bersyukur kerana peranan ini diambil alih oleh orang rumah saya. Orang rumah saya, tapi itu tidak bermakna saya tidak melihat, langsung. tidak pantau. Ketika anak saya kecil-kecil, apa yang rutin yang saya buat ialah setiap kali saya balik memang anak saya dah tidur. Setiap kali saya keluar anak saya tengah tidur. Jadi anak saya membesar dengan isteri saya. Dan setiap kali saya balik, saya akan pergi dekat anak saya yang tengah tidur tu. Saya petua untuk tua kan, kita cakap dekat ubun-ubun dia, kita cakap, kita doakan yang baik-baik. Tapi sebab apa? Sebab saya percaya pada keadaan itu. Sebab apa? Manusia tu seperti firman Allah, aku jadikan engkau manusia daripada kepengan tanah liat yang berwarna hitam, lalu aku bentuk dengan tangan aku, lalu aku tiupkan sebahagian daripada roh aku. Jadi manusia tu ada pendamping dia, iaitu roh dia. Bila dia tidur, jasad tidur, roh tak tidur. Jadi saya bercakap dengan anak saya berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa yang saya doa, apa yang saya cakap tu sampai kepada anak saya. Alhamdulillah, itu di antara perkara-perkara yang saya buat dalam kehidupan saya yang sibuk. Selain daripada itu, dengan anak-anak saya very open. Anak-anak saya dengan saya macam kawan. Even sekarang anak saya dah anak 3 pun, dia masih lagi kalau balik rumah saya masih lagi tidur dekat atas lengan saya. Yang besar? Yang besar? Umur? 32. Masih berpeluk dengan saya depan suami dia. Dan saya dengan anak, tapi saya bukan cakap saya terlalu lembut dengan anak saya kasar dengan anak saya. Setiap anak saya pernah makan penangan saya. Walaupun perempuan, tapi dia orang tahu walaupun dia orang tidak membenci saya. Sebab itu kesilapan, kesalahan dia orang. Dan sampai hari ini saya bercakap dengan anak-anak saya tentang segala-galanya secara open. Macam contohnya bila anak saya umur 13 tahun, saya dah mula beri dia pendidikan seks kepada dia. Bukan saya ajar dia buat seks tu. Faham. Kan kejap lagi orang kata aku ni lucah. Faham. Maksud saya open. Macam contoh, contoh, kalau macam zaman-zaman kita dulu-dulu, kita tengok TV bila ada cerita orang putih, dia bercium kat dalam tu, mak kita kata tutup mata. Orang tak faham dia kenapa. tutup mata, kita lagi nak tahu. Buka mata. Jadi bila saya cakap dengan anak saya, cakap kenapa kau nak tutup mata? Orang rumah saya kata tutup mata. Tapi saya kata buka mata, tengok. Orang rumah saya kata kenapa you buat macam ni? Okey. Sebab saya cakap dengan anak saya, itu budaya orang putih. Budaya kita tidak begitu. Agama kita tidak menggalakkan begitu. Seks itu indah, tetapi tunggu masa dia yang halal. Kerana benda ni kalau engkau pandai, sebab anak saya semua perempuan kan. Kerana saya kata dia, maruah engkau sebagai seorang wanita ialah yang pertama ialah virginity engkau. Itu maruah engkau. Jangan bermula dengan pegang tangan. Bila pegang tangan akan pegang lengan, bila pegang lengan akan pegang bau. Jadi saya bercakap secara direct dengan dia orang supaya dia orang faham situasi itu, bahawa kehidupan tu
Sebagai seorang wanita, maruah nombor 1 kena jaga. Ya. Itu dia. Sebagai yang seorang wanita, nampak tak pesanan seorang bapa kepada anaknya dan juga wanita-wanita di seluar sana. Jaga maruah dengan baik. Okey Datuk, sebenarnya banyak lagi yang kita nak kongsikan. Banyak lagi Nak yang tanya kita lah. nak tanya dengan Datuk. Tapi nanti dulu Datuk. Sebelum rehat tu, lagi. Asyik kita rehat berhenti je ni. rehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini. Ya, kita masih lagi bersiaran di Iris Wanita Dinamik Karisma Inspirasi. Baiklah ya, jika sebelum tadi kita dah dengar mengenai bingkisan mengenai Hari Bapa, jadi kita teruskan sajalah dengan perbincangan kita. Dan kita Betul. masih lagi dengan tetamu jemputan kita, Datuk Rosyamno. Dan banyak kita nak tanya. Tadi Datuk pun banyak juga cakap pasal yang pertama sekali nak menjaga maruah. Okey, itu adalah sebagai role model kepada anak. Tetapi kita nak korek pula daripada suami hubungannya dengan isteri. So saya nak tahu pasal hubungan Datuk dengan isteri. Boleh? Boleh. Boleh. Oi, dia bagilah. Kan kata Saya sebunyi. dah berhubung dah 5 anak dah. Okey, so kita nak tahulah. Datuk pernah cerita pasal kesusahan Datuk sebelum Ya. ni. Okey, lepas tu Datuk berkahwin dan mempunyai anak. Bagaimana Datuk mengharungi bersama dengan isteri? Saya amat percaya bahawa rezeki itu tak datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya satu manusia yang saya mempunyai impian yang besar dalam kehidupan saya. Bila saya mula berkahwin, saya menjanjikan gunung dan langit Memang kepada isteri saya. menjanjikan? Menjanjikan. Masa tu dah bekerja ke Saya belum? janji, saya cakap dia saya akan cuba sedaya upaya untuk mencapai apa yang saya janji. Tapi saya berpegang kepada Allah, firman Allah, mintalah apa saja aku akan bagi, tapi bagaimana saya berusaha. Jadi saya berusaha untuk dapat apa yang saya nak. Alhamdulillah saya dapat tu bukannya sebab saya seorang. Sebab doa isteri, doa keluarga, doa ibu membuatkan saya dapat apa yang saya dapat hari ini. Bukanlah hebat sangat dengan apa yang saya dapat pada hari ini, tapi paling tidak pun saya dapat beralih daripada kehidupan yang sebelum itu dengan lebih selesa. Dan saya cakap dengan orang rumah saya, dalam kehidupan ni kita harus mengharungi. Apa itu rumah tangga? Saya memahami apa itu rumah tangga. Rumah tangga yang kita bina daripada tak ada apa-apa, dan kita bertanggungjawab kepada rumah tangga itu memperbetulkan, menjadikan dia cantik. Daripada kita tidak ada apa-apa, ibarat macam inilah. Dulu kita ada syarikat tu enterprise. Seorang-seorang enterprise. Bila kita berkahwin jadi Sdn Bhd. Dan kita akan ada anak semua ni. Jadi macam mana kita mengharungi satu pelayaran dalam rumah tangga apabila satu kapal yang saya menjadi nakhoda dan isteri saya membantu saya di belakang untuk mengharungi ombak-ombak yang ada ketika besar, ada ketika kecil untuk sampai saya kepada pelabuhan yang kita tuju kepada hujung itu tadi. Lepas tu kalau orang tanya dengan saya, hari ini saya lebih menghargai siapa? Adakah saya menghargai kalau dia suruh saya pilih antara isteri dan anak-anak, saya pilih isteri saya. Kerana anak-anak itu sudah ada, tentunya dia ada kehidupan yang lain. Dia ada kehidupan dia. Dia berkahwin, dia akan tinggalkan saya. Dan itu terjadi daripada zaman dulu sampai sekarang. Bila dia dah ada keluarga dia akan tinggal. Dan dia akan melawat kita mungkin sekali-sekali. Kan, ataupun jarang-jarang kan tengok keadaan jauh mana dia dengan kita kan. Tapi alhamdulillah saya sampai takat ini dari dah usia perkahwinan saya 33 tahun, memang jangan cakap rumah tangga tak ada gelombang. Saya bergaduh kecil, bergaduh besar, itu biasa. Biasa, semua orang harus menghadapi itu. Tetapi dapat tak bila kita ada dugaan-dugaan yang macam tu, macam mana kita memperbetulkan keadaan? Itulah cabaran berumah tangga. Tanggungjawab lalu rumah tangga. Alhamdulillah sampai hari ini dah 33 tahun dan saya sentiasa berdoa, doakan saya juga supaya usia perkahwinan itu sampai ke akhir hayat. Betul, saya setuju dengan apa yang Datuk katakan. Okey, baiklah sebelum tu, apa pun sebelum kita nak tanya banyak lagi dengan Datuk ni, kita tengok dulu VT yang telah disediakan ini, bingkisan mengenai salah seorang lagi, ada lagi selebriti yang juga merupakan kaum bapa. Jom kita saksikan bingkisan ini. Saya minta maaf, saya maafkan dia, saya maafkan semua apa semua, dan saya kata saya redha. Saya janji, saya kata saya akan jaga anak.
macam mana yang kita plan, saya akan jaga. Dan saya cakap, saya minta maaf, saya ampunkan dia, saya minta dia maafkan saya. Saya ingat ayat-ayat terakhir saya kata, pergilah, saya redha, pergilah. Bila dia tak ada, cuba tak ada, semua benda ni dia kena buat seorang diri. Dan inilah detik bila saya rasa besarnya bebanan seorang ibu. Yang telah lama ku simpan, hancur. Nama saya Karul Abdullah, seorang bapa tunggal, anak 3. Sebulan 2 sebelum tu dia ada pesan dengan saya. Dia kata kalau dia tak ada, jaga anak-anak sendiri, jangan bagi kat orang, apa benda semua. Dia kata apa plan-plan dia, macam nak sekolahkan anak, itu ini dan sebagainya tu, dia kata kena buatlah sampai jadi. Alhamdulillah, saya rasa walaupun waktu tu mak saya minta nak balik baby kan, waktu tu 7 bulan. Dia kata macam mana nak jaga baby ni? Saya cakap tak apa, saya boleh jaga. Sepanjang saya kahwin dengan wife saya tu, dah 14 tahun saya kahwin dengan dia, saya rasa dia dah sediakan saya untuk that moment. Untuk dia nak pergi tu, sebenarnya dia dah, sepanjang saya kahwin tu, dia dah sediakan saya. Kita buat kerja rumah sama-sama, dia buat ini, dia ajar saya, okey kalau nak ni pakai itu ini, kalau nak cuci bilik air pakai benda ni, kalau nak gosok baju, kalau nak basuh baju putih asingkan. Lepas tu menguruskan anak-anak. Saya rasa kita sama-sama urus. Kadang-kadang dia masak makan, saya jaga anak. So bila dia tak ada, cuba tak ada, semua benda ni dia kena buat seorang diri. Bila nak masak, lepas tu kerja ada yang menangis, baby nangis nak susu, nak buat susu bagi tenang dia. Lepas tu kat dapur dah gentung dah dia punya itu ini dan sebagainya. So ini yang saya sangat terasa bila tak ada, maknanya semua benda dia kena buat sendiri. Dan inilah detik bila saya rasa besarnya bebanan seorang ibu. Beza dia sangat besar sebab dulu saya hanya ayah. Sekarang saya juga ibu. Dulu saya jadi, orang kata kalau dalam parents ni, saya jadi bad cop. Saya jadi bad cop, which is saya akan marah-marah anak-anak, dan mak dia akan jadi good cop, yang tenang-tenangkan. Jadi sekarang ni saya nak kena jadi dua-dua. Ada masa saya nak kena marah dia, ada masa saya nak kena peluk dia, nak cium dia, buat macam mana mak dia buat. Tugas saya dah jadi 2. Kerja saya pun lebih, masa saya pun lebih. Jadual tu sangat sesak. Okey, sebagai ayah, daripada segi tanggungjawab peranan saya rasa dulu saya menjadi ayah yang terbaik. Cumanya saya rasa mungkin dulu saya, ialah sebab bila ada isteri, kadang-kadang you ada rasa menat, okeylah, you boleh relax, you tinggalkan wife yang buat dan sebagainya. Tapi sekarang ni saya rasa saya kena buat semua. Jadi saya rasa kalau saya yang dulu dengan saya yang sekarang, saya lebih baik daripada yang dululah, of course, sebab saya banyak lebih tanggungjawab, dan saya rasa saya lebih appreciate, saya lebih menghargai momen-momen saya dengan anak-anak. Saya nak cakap terima kasih lah sebab bagi peluang, sebab bagi anak-anak pada saya. Kalau tak ada anak-anak, saya rasa saya tak survive. Saya nak survive, dan mungkin saya tak jadi apa saya jadi sekarang. Mungkin saya tak ada offer macam ni, saya tak hidup dengan keadaan saya sekarang. Mungkin saya dah mana-mana pergi pun saya pun tak tahu. Tapi saya rasa sebab ada anak-anak, sebab pesan-pesan dia tu, saya rasa saya jadi kuat. Jadi saya boleh besarkan anak-anak. Saya buat semua apa-apa pesan-pesan dia, apa yang dia nak, apa yang dia teringin nak anak dia masuk sekolah itu, dia nak anak dia macam ni. Semua saya tunaikan. Jadi saya nak dia bangga dengan saya. Saya harap dia bangga dengan saya, itu je. Saat ini engkau ada di sini, bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, tak terima kenyataan. Hati ini hanya rindu.
Okey, Datuk. Selalu orang suka cakap bapa borek anak rintik. Ya. Okey, seperti yang kita tahu, Datuk mempunyai 5 cahaya mata dan semuanya perempuan. Ya. Antara 5-5 tu, yang mana yang banyak mengikuti orang kata jejak langkah Datuk ataupun perangai sama? Nombor 3. Yang nombor 3 tu. Dia ikut saya sikit lah. Kan? Taklah sepenuhnya sebab dia perempuan kan. Jadi tak nampak sangat. Siapa kan? nama anak yang ketiga? Nurlisa. Nurliza. Dia Ingat pandai tak tari kelentong, lahir saya dia? pun pandai kelentong, dia pun pandai kelentong. Zura tanya, ingat tak tari lahir anak? Tak ingat. Saya dulu itulah saya dia. saya komplain bapak saya, kenapa abah ni tak pernah ingat anak punya tari lahir kan? Birthday. Birthday semua. Saya cakap abah ni apa ni abah ni? Bila sampai kepada saya, dan saya juga tak ingat. Inilah lelaki. Lelaki dia take for granted. Maksudnya dia akan bagi ingatan tu kepada perempuan. Tapi bukan kata kita tidak menghargai, tidak mengingati. Tetapi tugas seorang lelaki ni Lagi lebih besar. daripada itu. Yang banyak orang perempuan tak nampak tugas lelaki. Banyak orang tidak nampak bahawa dia punya apa yang diimpikan untuk menjadikan rumah tangga dia bagaimana. Kalau katakan lelaki itu seorang bekerja, bagaimana dia nak menghadapi dari segi ekonomi dengan kasih sayang. Tapi kasih sayang seorang bapa dengan seorang ibu dia lain. Dia lain. Ibu ni dia banyak berdampingan. Tetapi bapa ni dia agak ketat sikit, agak keras sikit. Tetapi saya sarankan kepada bapa-bapa, iaitu bapa-bapa dulu-dulu. Bapa-bapa dulu-dulu dia duduk makan, kalau ingat balik, dia duduk makan itu kursi dia. Itu pinggan ayah, jangan pakai. Kita tak boleh Selagi pakai. dia tak makan, kau jangan makan. Tapi benda tu dah berakhir. Itu membuatkan satu jurang di antara seorang bapa dengan seorang anak kerana mereka jadi satu ketakutan. Satu ketakutan. Tapi alhamdulillah zaman sekarang di meja makan dah boleh bercakap. Orang dulu cakap masa makan jangan bercakap. Itu saya menghadapi benda tu. Diam, jangan bercakap masa makan. Jadi kadang-kadang kita nak berkumpul ni kadang-kadang di meja makan je. Yang lain semua dah sibuk dengan keadaan sekarang dengan penuh digital ni, lagi sibuk. Sekarang ni orang perempuan pula masalah dia sebelum makan kita orang kena sabar. Nak ambil gambar Ambil gambar dulu. Sibuk perangai ni. Jadi kita ni lelaki ni sebenarnya lelaki lebih sabar daripada seorang perempuan. Di usia yang muda dan menjadi seorang bapa di usia yang muda. Mungkin Datuk boleh kongsikan bersama penonton kita antara orang kata pahit getih yang terpaksa Datuk lalui dengan nak mencari rezeki untuk anak-anak. Jadi pernahkah Datuk berhadapan dengan situasi di mana Datuk macam dah rasa macam down betul? Pahit getir kehidupan orang yang sudah berumah tangga ialah wang ringgit. Ekonomi, bukan lagi kata-kata indah I love you. I love you tu semua tolak tepi dah. Sebab kita Waktu nak sebelum relevan kahwin Tanggungjawab. Datuk dah kata Sebab kan? kita nak relevankan kan zaman sekarang. Orang mengeluh. Semua sama je. Yana, dulu sekarang semua sama. Engkau kahwin dengan ni atas dasar cinta, betul? Lepas tu rumah tak bayar, kereta tak bayar, bini pun tinggalkan. Faham? Semuanya akhirnya kepada material. Selepas kahwin ialah tanggungjawab. Love is love. Love tu kalau kita bertanggungjawab, that is love. Saya nak mencari seorang wanita yang saya inginkan. You takkan dapat ni. You nak cari seorang lelaki yang you ingin, you takkan dapat. Sebab apa? Allah akan temukan orang yang positif dan negatif. Macam bateri kereta, dia ada positif, ada negatif, Hidup. baru dia charge. Saling melengkapi. Kau tidak macam dia nak hidup. Kalau positif, sebab tu kalau kita tengok mak bapak kita, kadang-kadang bapak tu kaki diam. Kadang-kadang mak mepet-mepet. Kadang-kadang bapak tu bising, mak diam. Tapi kebanyakannya mak mepet-mepet. Kebanyakan perempuan. Itulah namanya Perempuan yang saling cuba melengkapi. dominan. Tapi perempuan ni dia selalunya Lemah dia cuba je. dominan, Punya tapi dalam kadang-kadang hati. dia huru. Lembut-lembut. Bukan lembut. Dia tak fikir panjang perempuan ni. Perempuan ni tak fikir panjang. Dia fikir pendek je. Ini hakikat. Datuk, penonton semua dah Hakikat. tengok dah. Sebab Hakikat. itulah perlukan lelaki. You kena terima seorang benda ni. bapa dalam hidup. Tapi orang lelaki kebanyakan saya cakap. Ada betul. peraturan saya cakap bukan semua. Betul. Kakak ni dah tengok je Datuk. Kecil besar. Bukan. I mean you sebagai manusia you all kena terima tau benda ni. Kadang-kadang ada orang perempuan tidak. Tapi orang lelaki ni dia diam tetapi dia fikir panjang. Tak semestinya dia diam tu dia bodoh. Kan dia tak bodoh. Betul. Tapi dia berfikir panjang. Dalam keadaan macam ni macam mana aku nak sekolahkan anak aku, mana aku nak cari duit. Dan bila dia berfikir sebenarnya dia sedang berdoa. Dan rezeki dia datang pada Allah, tiba-tiba dapat dia begini dapat. Kadang-kadang ada orang tu kerja dia gaji dia kecil, tapi anak dia belajar kat universiti, belajar kat luar negara. Kadang-kadang dia tanya balik dengan dia pun pening, mana dia dapat duit lah. Kadang-kadang dia Habis belajar bergadai. lagi. Saya pernah tengok saya menangis dalam kereta, menangis bila saya tengok saya tengah bawa kereta. Saya tengok di KL Central seorang brother ni
tengah makan dekat atas seat motosikal. Makan nasi bungkus dengan air tergantung dekat handle motor. Bayangkan, yang umur dia 30 lebih, saya tahu anak dia 2-3 mesti ada, bayangkan. Tapi anak dekat sekolah tengah bergembira dengan dia bagi dengan bagi duit. Tapi nampak tak seorang bapa? Kalau dapat digambarkan benda tu dihantar kepada anak dia, barulah anak dia insaf. Baru nampak, oh tu sebenarnya ayah Itu aku sebenarnya sedang lalui. ada dikira makan dia tak cukup, asalkan dia kenyang, asal anak-anak aku kenyang. Tapi itu pengorbanan. Kita tengok sekarang ni bagaimana orang lelaki yang disebabkan pandemik terpaksa bawa Grab, hujan panas. Ini bukan kerja yang mudah tau. Ya, betul. Menggadai nyawa dekat tengah-tengah jalan. Sebab tu saya selalu kata kat orang-orang saya jumpa, bila kita keluar kat rumah tu niat supaya kita mencari nafkah untuk family kita, dan kita boleh mati syahid. Betul. Sebab niat kita tu. Jangan mati syahid bukan pergi perang saja. Tapi nak mencari nafkah untuk family juga boleh mati syahid. Boleh mati syahid. Sebab tu segala-galanya yang kita buat tu harus bermula dengan niat. Saya sebagai seorang bapa, niat saya nak membesarkan anak-anak saya. Saya nakkan anak saya menjadi sempurna 24 jam. Kita boleh jaga anak kita? Tak boleh jaga punya. Yang paling penting kita minta tolong Allah jaga anak kita. Kembali lagi bersama dengan Iris Wanita. Dinamik, Karisma Inspirasi. Kita masih lagi dalam mood bergelak-gelak ketawa sebab Datuk ni kan dia geram aja kalau kita tengok. Tapi kita suka poin-poin dia sebenarnya. Sebab ada perempuan betul dia tak boleh terima. Ada perempuan dia jenis terima. Tapi kita kena sedar bahawasanya ini adalah program yang Datuk boleh curhat. Yang tadi tu dia curahan kita hati lah tu. memberikan apa masa lah untuk Datuk Yes. kita senyap. Okey, tapi kita nak tanyalah satu soalan. Yang ini penting, mungkin ada di luar sana para ibu yang sedang menonton ataupun para bapa nak sedikit tips daripada Datuk. Okey, tanya. Datuk, sepanjang Datuk hidup, okey, daripada saya tengok graf Datuk macam ni. Datuk cakap Datuk susah, ada anak, naik, ekonomi pun menaik sehinggalah sekarang. Kita tak perlu cakap lah, memang kita dah tahu dah Datuk seorang jutawan. Amin. Okey. So, adakah Datuk sebagai seorang lelaki, bapa, ada merancang kehidupan seperti mana orang buat 2 tahun, apa akan jadi? 5 tahun, apa akan jadi? Yang itu ramai orang nak tahu. Dalam kehidupan saya memang ada impian untuk dapat apa yang saya nak. Tapi saya tidak pernahlah merancang 2 tahun saya nak jadi apa, 2 tahun saya nak jadi apa. Sebab perancangan tu bukan milik kita. Banyak orang dia kata kita kena merancang. Macam mana nak rancang? Sebab apa yang akan jadi sekejap lagi, satu saat lagi, kita tak tahu. Itu semua hak Allah. Jadi apa yang saya buat selalunya ialah apa yang ada ketika ini. Apa yang nampak, apakah peluang ketika ini? Apa yang rezeki Allah bagi ketika ni. Okey. Kau jagalah elok-elok. Nanti insya-Allah Allah akan bagi rezeki yang lain. Kalau hari ni pun aku bagi kau tak boleh buat, takkan Allah nak bagi benda lain? Okey, sebagai senang faham, kalau awak sebagai seorang bos bagi kerja satu kat sini, staff tu tak boleh buat. Kau rasa kau bagi tak lagi kerja? Tak bagi dah. Faham. Tapi kalau kau bagi dia boleh buat, kau akan tambah lagi kerja kat dia sebab kau percaya pada dia. Gitu juga kita dengan Allah. Kalau Allah bagi kita rezeki yang banyak ni, jaga dengan baik rezeki tu sesempurna mungkin, setanggungjawab yang mungkin, dan insya-Allah Allah nampak tanggungjawab kita sebagai manusia, sebagai hamba dia, Allah akan tambah lagi. Betul. Dan tengok kalau boleh jaga lagi, Allah akan tambah lagi. Dan itu saya rasa konsep untuk mencari kejayaan. Kita sebagai seorang manusia biasalah Datuk kan. Ada tak Datuk ni macam mengharapkan balasan daripada anak-anak Datuk? Kita tak harapkan balasan daripada anak-anak. Mana ada bapa yang mengharapkan balasan? Tak pernah seorang. Saya jaranglah jumpa yang bapa ni mengharapkan balasan. Yang dia nak anak dia tu lebih baik kehidupan dia daripada dia. Dia doakan anak dia lebih baik. Sebab yang balasan yang kita nak ialah simple saja. Aku nak engkau jaga aku. Dan mak engkau ni sampai engkau mati, bukan sampai aku mati. Faham maksud saya? Faham. Tak faham? Faham. Tak faham.
Sampai hujung nyawa Nak kita anak, menjaga anak, jaga ibu sehingga bapa. ibu Bukan bapa bukan saya mati sampai engkau mati. Kalau aku ni bapak engkau, engkau jaga aku sampai engkau mati. Ya. Walaupun aku dalam kubur. Betul? Maknanya doa Yelah, anak-anak tu. Seorang anak. Kalau aku dah masuk dalam kubur, tolong doakan aku. Betul. Sebab apa? Kalau tidak, aku susah kat sana nanti. Betul. Itu. Apa pandangan Datuk mengenai ada setengah anak ni yang macam seolah-olah kacang lupakan kulit. Setelah bapa ni memberikan kasih Itu sayang. segelintir. Tapi Apa Datuk, pandangan Datuk mengenai kita nak jawapan tu selepas ini. Jangan ke mana-mana. Ayah, namamu dalam hembusan setiap tedahan doa. Kenangan manis bersama Allahyarham terlampau banyaklah. Salah satu yang saya tak boleh lupa dari segi disiplin masa, pengurusan masa yang saya tak boleh nak bayangkan bagaimana dia menguruskan masa dengan begitu banyak kerja yang dia lakukan. Walaupun dia seorang guru, tapi banyak kerja-kerja sampingan juga dia lakukan, terutamanya kerja-kerja kampung lah. Jadi saya kagum lah dari segi itulah yang saya tak boleh nak lupakan. Dan dia selalu saja, dia seorang yang cool. Allahyarham seorang yang cool dan tak banyak dia cakap tentang dia penat ke, dia apa ke, tak ada. Kali terakhir saya sebut saya sayang ayah masa sebelum raya lah. Memang sebenarnya setiap kali bila berjumpa ayah, saya hargai ruang masa yang ada dengan ayah. Sebab saya pula jenis risau kalau kita tak tahu kadang-kadang sampai bila orang yang kita sayang akan ada dengan kita. So setiap masa bila jumpa ayah, sebenarnya saya akan sentiasa cakap dekat ayah. Bila kita berpeluk dan berjumpa, bila kita nak balik ke dan sebagainya, memang akan sentiasa bagi tahu dekat ayah. Fifi, panggilan saya adalah Fifi. Fifi sayang ayah. Ayah saya ni dia seorang guru Al-Quran. Jadi memang ke mana dia pergi biasanya saya akan ikut. Bila dia pergi tilawah ke, dan dia juga sebenarnya seorang qori. Seorang qori wakil untuk daerah Kelang, dan bila saya ingat balik, arwah saya ni arwah ayah saya ni dia tak ada kereta pun, dia hanya ada motor. Jadi ke mana juga dia pergi, saya akan sama-sama naik motor dengan dia dan juga dengan mak saya. Kau tetap gagah melawan ombak kepayahan dan kelangsungan hidup demi kebahagiaan keluargamu. Kalau dapat diputarkan masa, sebagai seorang anak, saya nak membesar dengan ayah saya. Saya nak dia besarkan saya, buat aktiviti, banyak aktiviti sama-sama. Anak lelaki ni dia jarang, macam seorang ayah juga, dia jarang nak tunjukkan dia punya ekspresi. Maksudnya nak sebut perkataan sayang ni kadang-kadang susah kita nak keluarkan. Maklumlah orang lelaki ni biasanya ada sifat ego dia sendiri. Tapi apa yang kita cuba buat ialah kita tunjukkan kepada dia bahawa sebenarnya kita sayang dia. Sebab sifat sayang ni kadang-kadang kita tak boleh nak luahkan, tetapi kita boleh tunjukkan kepada dia kan. Kembali lagi dalam Iris Wanita, dinamik, Karisma, inspirasi. Baiklah, kita dah pun berada di blok yang terakhir, Yana. Cepat betul masa berlalu ni. Cepat. Tapi kita rasa macam tak cukup. Rasanya Datuk ni ada banyak lagi nak cakap ni. Tapi satu soalan kita kena sambung soalan Tadi kita sambung soalan tadi, Datuk. Ni Yana kata kacang lupakan kulit. Kan? Okey, kita ambil balik kepada tagline you all, dynamic. What is dynamic? Dynamic adalah bagaimana kita mensusun atur kehidupan itu. Kan? Supaya ia menjadi satu inspirasi. Dynamic, karismatik itu penting bagi seorang ibu, bagi seorang ayah. Karisma itu penting supaya menjadi contoh kepada anak-anak itu, dan dia akan menjadi satu inspirasi. Kan? Inspirasi kepada anak-anak itu. Betul. Tetapi kalau kita tidak ada yang awal itu, yang dua tadi itu,
Dinamik dengan karisma. Apakah anak-anak akan menjadikan kita inspirasi? Inspirasi. Tetapi perlu diingat, anak-anak juga harus berfikir, kenapa mak atau bapa itu jadi begitu? Kerana adakah you cuba nak membeza-bezakan dia dengan ayah-ayah yang lain? Atau you mengharapkan sesuatu yang lebih hebat daripada ayah you? Sedangkan dia tidak mampu dan akhirnya membuatkan karisma seorang bapa itu merudum dan you tidak menjadikan dia inspirasi dan you menjadikan dia sebagai musuh you. Tapi perlu diingat, dalam kehidupan yang penuh dengan ujian yang hanya sementara ni, kalau umur 45 baru setengah jam waktu akhirat, ini hanya sementara saja hidup ni. Dan letaknya syurga ada pada ayah dan juga ibu. Betul. Adakah engkau dengan menidakkan seburuk-buruknya, sejahat-jahatnya bapa itu, tidak pernah dia mendoakan anak dia menjadi jahat seperti dia? Waimah dia seorang perompak, pembunuh dan ibu dia seorang pelacur pun tidak pernah mak dan bapa itu mengangkat tangan mendoakan, ya Allah ya Tuhanku jadikanlah anak aku seorang pelacur. Tidak pernah. Ya Allah ya Tuhanku jadikanlah anak aku seorang perompak yang hebat, lebih hebat daripada aku. Tidak pernah. Itu naluri sebagai seorang bapa. Perlu diingat. Cara peribadinya, adakah Datuk berpuas hati dalam menjaga ibu bapa Datuk? Bapa Tak Datuk. puas hati. Saya rasa saya lah anak yang paling teruk sekali. Kenapa Datuk rasa macam tu? Sebab kadang-kadang orang belajar agama, pergi jumpa syekh sana, ulama sana, guru ustaz sini, mencari apa? Mencari syurga, betul? Tetapi syurga yang paling dekat dekat mana? Ibu bapa. Kat mak dengan bapak. Tapi nak adik saya bernasib baik. Kerana adik saya yang jaga dia. Rumah mak saya dengan rumah saya 10 minit je. Tapi berapa kali sebulan saya pergi tengok dia. Rezeki Kerana apa? itu Kerana diberikan. kesibukan kita. Kesibukan masa. Mak bapak tu ingat cukup ke dengan bagi duit? Tak heran duit tu sebenarnya. Kan? Tapi memang kalau cakap saya memang tak puas hati lah dengan saya. Memang saya tak puas hati. Saya umur saya 51. Tiba-tiba tergerak hati masa saya solat, saya imam, mak saya kat belakang. Bila saya dah baca doa, saya pegang kaki mak saya cium kaki mak saya. Mak saya tarik macam ni. Mak saya tarik. Cakap, kau dah kenapa? Dia kata kan. Cakap nak cium kaki mak ni. Sebab dalam drama, dalam filem, saya cium kaki mak saya dalam filem. Tapi mak saya punya kaki saya tak pernah cium. Nak minta ampun pada dia ni. Dan besok tu abang saya telefon saya. Dia cakap, engkau okey ke? Cakap okey. Kenapa? Mak suruh aku telefon kau ni. Sebab semalam mak kata kau cium kaki mak. Mak saya ingat saya dah buang tebiat. Nak mati. Tak ada bang, dia kata aku tak pernah cium kaki mak bang. Aku nak minta ampun pada mak. Pernah tak you all cium kaki mak tu? Cium kaki mak. Masih lagi. Kan? Saya umur 51 first time saya cium kaki dia. Tak ke banggang nama dia tu? Tak ke bodoh sebagai seorang anak? Sedangkan kat situ syurga dia. Kehebatan seorang wanita, di mulutnya ada doa yang paling makbul, di dadanya ada air susu yang pernah membesarkan kita, di uterus perutnya kita pernah bersarang selama 9 bulan 10 hari, di farasnya ada erti syahid kalau dia beranak dengan kita dia mati, di telapak kakinya ada syurga dan bau seorang ibu sudah cukup untuk menghilangkan rindu seorang anak. Kerana itulah sebagai seorang anak kita perlu menghargai Janganlah jasa sedih ibu bapa sangat. kita. Ibu dan bapa. Saya sedih dengan Macam banyak dosa. Macam banyak dosa dengan mak. Setiap anak itu Azura. pasti ada dosanya, Datuk. Sebab tu memang betul kan, memang dimomong okey, syurga di bawah tapak kaki ibu. Tapi ini yang kita kena tahu hari ini yang dikatakan curhat daripada seorang bapa. Banyak sebenarnya yang kita boleh dapat. Kita sebagai seorang bapa, dia adalah guru disiplin, dia adalah pakar kewangan dan dialah segala-galanya. Kan, kalau kita rasa bapa tu tak penting, mustahil. Dan dia adalah tipu dan fitnah semata-mata. Kalau rasa setakat ibu melahirkan, ia lumrah, insya-Allah selamat, tetapi nak membesarkan seorang anak dan keluarga itu adalah seorang bapa. Bapa ni selalu diam. Ya. Dia cakap banyak. Bila kata contohnya anak dia nak pergi belajar dekat universiti lah contohnya kan, dah sampai kat pintu pagar universiti tu, dah hantar beg semua. Nanti bapak tu akan cakap slow. Mak cakap, kau jangan lupa ni, kau jangan lupa ni, kau jangan lupa buat ni, kau jangan lupa buat ni. Bapak datang, kau ingat pesan mak kau tu. Bapak dia senang lah. Tapi dalam hati dia apa yang bini dia cakap, Mak Umar cakap pada anak dia tu, dia sentiasa mengaminkan. Amin. Dan dia sudah start berfikir, anak aku masuk universiti ni kat mana aku nak cari duit.
Ya Allah, ya Tuhanku, dapatkan aku ekonomi untuk anakku terus belajar. Faham. Ada orang bapa sampai dia merompak untuk anak dia belajar pun ada tau. Ini lumrah kehidupan. Lumrah kehidupan. Saya bukan cakap semua lelaki perfect dan saya sendiri tidak perfect. Saya sendiri tidak perfect. Ada Baiklah. yang saya cerita ni benda yang elok lah, benda yang buruk tak aku nak cerita. Jadi- Tapi saya pun ada keburukan saya. Ya, jadi sama-sama kita Sama-sama kita renungkan. memperbaiki. Setiap ibu atau bapa mempunyai tanggungjawab masing-masing. Dan itulah selalu kita doa setiap solat kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Semoga ibu bapa kita semua masuk syurga tanpa dihisap. Amin ya rabbal alamin. So sekarang kita dah sampai di penghujung rancangan. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Datuk atas cerita yang sangat inspirasi dan sangat jujur ya. Taklah jujur sangat. Dan kerana sudi datang meluangkan masa pada hari ini di Iris Wanita. Dan jangan lupa kita nak pesan kepada seluruh penonton juga di sini. Terima kasih juga diucapkan kepada penonton kita daripada Puspanita kerana sudi meluangkan masa bersama Iris Wanita hari ini. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami di Iris Wanita minggu hadapan di waktu dan hari yang sama bermula jam 11 pagi sehinggalah 12.30 hari Ahad. Iris Wanita, dinamik, karisma, inspirasi. Assalamualaikum. Di mana akan ku cari aku menangis seorang diri hatiku selalu ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi untuk ayah tercinta. Aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Lihatlah hari berganti, namun tiada seindah dulu. Datang